بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد Ahibati fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas segala nikmat yang Allah Taala telah kurniakan kepada diri kita. Allah Taala berikan kita dengan nikmat kesihatan, nikmat kehidupan kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kesama-samalah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala memberkati kepada nikmat yang Allah kurniakan kepada diri kita dan Allah Ta'ala juga memberkati kepada kehidupan kita seluruhnya. Mudah-mudahan semakin bertambahnya umur kita, semakin bertambah baiklah amal kita. Seperti mana baginda Nabi SAW satu ketika pernah ditanyakan oleh para sahabat, Ya Rasulullah, ayyun nas khair? Ya Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling baik ya Rasulullah, paling mulia, paling dicintai oleh Allah dan Rasul? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menyatakan khairun nas, manusia yang terbaik adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang diberikan oleh Allah Taala dengan umur yang panjang umur dia, dan semakin panjang umurnya, wahasuna amaluhu, semakinlah juga baik yang disebutkan dengan amalannya, semakin baiklah akhlaknya, semakin baiklah pekertinya, peribadinya. Masya Allah. Jadi kita doa pada Allah, semoga Allah golongkan kita di kalangan orang-orang yang diberkati umur dan kesihatan, sehingga semakin bertambah umur kita, bertambah kesihatan kita, Masya Allah, semoga bertambah baik amalan soleh kita, bertambah baik akhlak kita, bertambah baik juga peribadi kita, insya-Allah. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang berjaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jemaah yang saya kasihi, yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini ada 73 orang yang bersama-sama dengan kita dari seluruh Malaysia. Saya difahamkan dari seluruh Malaysia. Tetapi ramainya daripada Bangi lah kan, daripada kawasan Kajang, Bangi, jemaah Masjid Al-Hasanah Bangi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, walaupun tak dapat bersua secara fizikal, tapi mudah-mudahan usaha kita bersua secara maya ini pun mudah-mudahan diberkati oleh Allah Ta'ala sehingga dikira sebagai majlis ilmu, dan mudah-mudahan juga dengan majlis ilmu itu Allah Ta'ala tambahkan kita dengan kefahaman agama, berikan juga kita dengan rahmatnya, dan juga memberikan pahala yang besar saat kita berada dalam usaha menuntut ilmu kerana Allah SWT. Maka mari sama-sama kita pasang niat untuk kita tuntut ilmu pagi ni, tadabbur Al-Quran, dengan niat tidak lain tidak bukan hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya dan jemaah sekalian mendapat rahmat Allah Taala dan berada dalam kasih sayang Dia. Amin ya rabbal alamin. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala, pada pagi ini kita akan mengkaji beberapa ayat Quran berkaitan dengan masa kehidupan kita, dan terutama sekali lah adalah berkaitan dengan bulan Rejab yang kita sedang berada di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah, kita berada dalam bulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala, dan bulan ini adalah bulan yang disebutkan dalam Quran, walaupun bukanlah dengan namanya tetapi dengan ciri-cirinya. Masya Allah. Maka Alhamdulillah, seperti mana para ulama mengajarkan, bila masuk je bulan Rajab ni, mestilah kita akan dengar doa ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ni selalu akan dibacakan di masjid, di surau, para imam kita, ustaz-ustaz kita akan baca doa ni. Dan kita pun akan baca. Kenapa? Doa ni sebenarnya nak peringatkan kepada kita tentang waktu yang kita sudah pun menjejaki, iaitulah bulan Rejab. Dan kita doa pada Allah, Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Rejab ni, dan berkatkanlah kami dalam bulan Sya'ban,
dan masukkanlah kami dalam bulan Ramadan. Apa natijah doa itu sebenarnya? Yang pertama, supaya ya Allah berkatkanlah kami dalam bulan Rajab ni, iaitu supaya ziyadatul khair, tambahkanlah kebaikan bagi kami, iaitu kami dapat buat amal soleh dalam bulan Rajab. Bukan setakat masuk je, tetapi nak tambah amalan soleh. Berkatkanlah kesihatan kami, berkatkanlah kehidupan kami, berkatkanlah kekuatan bagi diri kami, berikanlah supaya kami dapat buat lebih banyak kebaikan dalam bulan Rajab. Dan begitu juga tambah di dalam bulan Syaban, ya. Tambahkanlah kekuatan kami untuk buat amal soleh bulan Syaban, dan berilah izin bagi kami masuk bulan Ramadan. Sudah pastinya Ramadan bulan yang banyak keberkatan, banyak keampunan, banyak kelebihan. Masya Allah, mudah-mudahan sampailah kita kepada bulan yang disebutkan bulan Ramadan dalam Quran. Masya Allah, bulan yang dinyatakan namanya dalam Quran. Masya Allah. Semoga sampailah kita pada Ramadan tahun ni. Mudah-mudahan kita mendapat yakni yang disebutkan dengan segala kelebihan, keampunan dalam bulan Ramadan Karim, insya-Allah pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan semoga semua jemaah sekalian yang ada pada pagi ini diberi kesempatan oleh Allah Taala, sama-sama kita, saya dan jemaah sekalian, diberikan izin dan kesempatan oleh Allah Taala untuk masuk bulan Ramadan, untuk kita menunaikan berpuasa sebulan bulan Ramadan, puasa yang wajib, kemudian menunaikan zakat, kemudian dapat kita menunaikan banyak amalan-amalan soleh. Semoga kita mendapat keampunan yang besar dan pahala yang banyak dari Allah Ta'ala, keredaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selalu para ulama kita suruh doa, kenapa? Untuk ingatkan kita sedang berada dalam bulan ini, dan supaya kita tidak terleka lagi, dan supaya kita sedar akan besarnya kelebihan berada dalam bulan Rajab. Meskipun bulan belum lagi bulan Ramadan, tapi kita sudah ada kelebihan yang besar saat kita dah alhamdulillah ditakdirkan Allah Ta'ala, direzekikan Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Oleh hal demikian jemaah sekalian, pada pagi ini kita akan kaji berkenaan dengan kelebihan bulan Rajab dan apakah yang kita dapat tadabbur daripada ayat Quran yang menceritakan tentang bulan ini, dan supaya dengan itu kita dapat motivasi untuk melakukan lebih banyak lagi kebaikan, kebajikan. Semoga dikurniakan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita melalui bulan ini sebagai satu bulan yang mudah-mudahan dapat kita menambah amal soleh, mengubah sikap dan akhlak kita, dan menjadikan diri yang semakin dekat kepada Allah SWT, insya-Allah. Baik. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita pergi kepada penceritaan tentang bulan yang mulia ini, maka kita pergi dahulu kepada ayat Quran dari surah Yunus ayat yang kelima, berkenaan dengan masa yang Allah ciptakan kepada kita. Hari ini kita alhamdulillah ada jam tangan, kita ada kalender, kita ada macam-macam yang dapat kita mengukur masa kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala sebenarnya telah sebutkan hal ni dalam kehidupan. Sebab tu masa ni sangat penting. Dan antara takwim yang penting adalah takwim Hijriyah. Yang penting dalam kehidupan kita kerana dia ada kaitan dengan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Baik. Jadi jemaah yang ada pada pagi ni boleh buka Quran, surah Yunus ayat yang kelima. Sama-sama kita bacakan dan kita lihat apakah isinya untuk kita tadabbur dan kita renungi dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, saya bacakan ayat surah Yunus ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksud daripada ayat tadi, Allah berfirman, wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a. Dan dialah Allah SWT, dialah Allah yang menjadikan matahari yang bersinar-sinar, yakni terang benderang.
wal qamara nura, dan bulan yang bercahaya. Wa qaddarahu manazil, dan dialah juga yang menentukan tempat, bahkan perjalanan bagi setiap sesuatu itu. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Cuba tuan-tuan bayangkan, 1400 tahun dahulu, belum ada teleskop, belum ada NASA, belum ada alat teknologi untuk mengkaji bidang astronomi, iaitu bidang kaji bintang. Tapi dalam Quran Allah dah sebut dah dengan sangat-sangat tepat bagaimanakah keadaan di luar daripada bumi kita. Antaranya adalah dua makhluknya yang Allah ciptakan yang memberi manfaat kepada kita, iaitulah al-syams dan juga al-qamar, matahari dan juga bulan. Maka Masya Allah tabarakallah, Allah sebut tentang bagaimana kedua-duanya ini memiliki orbit ataupun memiliki perjalanan masing-masing yang disebut sebagai antara juga dalam surah Luqman, Allah Ta'ala sebut kullu yajri ila ajalin musamma. Kesemuanya, baik bintang, baik matahari, matahari salah satu dari bintang, baik bulan, baik bumi sendiri dan planet-planet yang lainnya, semuanya yajri, semuanya sedang bergerak, berlari. Yajri ini maksudnya lari dalam kelajuan, bergerak dengan kelajuan, ila ajalin musamma, kepada jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita tentang perjalanannya, keadaannya, pergerakannya telah disebutkan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Masya Allah. Seperti itu jugalah Allah sebut tentang matahari dan bulan. Masya Allah tabarakallah. Allah Taala telah menentukan wa qaddarahu manazil, telah ditentukan perjalanannya, pergerakannya, peredarannya. Untuk apa semuanya itu? Baik. Matahari dan bulan Allah sebutkan di dalam ayat ini bahawa dia yang menciptakannya dan telah menentukan perjalanannya dengan tujuan untuk Allah Ta'ala khabarkan kepada kita betapa besarnya nikmat yang Allah bagi kepada kita. Selain daripada nikmat internal yang banyak yang Allah bagi, nikmat tubuh badan kita, nikmat perjalanan darah, bagaimana Allah jadikan jantung yang mengepam dalam diri kita, mengepamkan darah, bernafas kita, pertukaran di antara karbon dioksida di dalam paru-paru kita, makanan yang kita makan maka terurai kepada banyak zat-zat yang memberi manfaat pada tubuh kita. Keadaan internal kita pun sudah banyak nikmat, lalu Allah Ta'ala juga menceritakan dengan nikmat eksternal yang Allah berikan pada kita. Sedar atau tidak, matahari yang Allah Ta'ala ciptakan itu dan bulan yang Allah ciptakan. Matahari yang begitu besar, yang tercipta daripada gas seperti helium, hidrogen, dan kemudian membakar dalam setiap masa sejak awal Allah menciptakannya. Masya Allah, tabarakallah, saiz yang begitu besar daripada bumi. Maka Allah juga menceritakan bulan yang Allah ciptakan mengelilingi kepada bumi. Dan semuanya itu untuk apa? Semuanya itu adalah untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Allah ciptakan matahari sebesar itu, tenaga yang dikeluarkan sekuat itu, tujuannya tidak ada lain melainkan Allah ciptakan untuk kita memanfaatkannya supaya kita boleh jadi hamba Allah. Oh, minta maaf, beku sekejap, terpadam sekejap. Saya pun tak pasti kenapa. Saya harap suara saya dengar. Kalau tak dengar, boleh maklumkan. Okey. Baik, kita sambung balik yang tadi. Maka, Masya Allah, tabarakallah, matahari Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian Allah Ta'ala tentukan kedudukan bumi kepada matahari yang tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, maka akan terbakarlah semua yang ada di bumi. Kalau terlalu jauh, maka akan bekulah semua yang ada di bumi. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala jadikan begitu istimewa, begitu hebat untuk kita, dengan tidak lain tujuannya supaya kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dan khalifah. Maka bayangkanlah jemaah sekalian, kalaulah manusia itu hidup
tak jadi hamba Allah. Kalau manusia itu hidup, tak jadi khalifah Allah Ta'ala. Bahkan melakukan kerosakan di muka bumi. Melakukan benda yang haram, memakan benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Meninggalkan suruhan dan ketaatan kepada dia. Maka macam manalah keadaan hidupnya. Sedangkan Allah dah bagi banyak nikmat untuk kita jadi hamba yang taat, hamba yang sabar dengan ujiannya, dan hamba yang bersyukur dengan nikmatnya. Maka sebab itulah Allah sebut tentang nikmat ni supaya kita menjadi hamba Allah yang berfikir. Masya Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, untuk apa matahari dan bulan itu ditentukan perjalanannya, kedudukannya? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Selain matahari memberikan haba, memberikan cahaya dengan izin Allah, memberikan tenaga dengan izin Allah Ta'ala kepada kehidupan kita di dunia, selain bulan menjadi orang kata apa, penerang di waktu malam dan sebagainya, kedua-duanya ini Allah ciptakan adalah untuk memberi rahmat kepada kita supaya kita dapat lita'lamu adadas sinin, supaya kita dapat mengetahui bagaimana untuk disebutkan menghitung bilangan tahun kehidupan kita. Allahu Akbar. Maksudnya sebesar itu Allah Ta'ala jadikan yang ada di langit dan di bumi, yang ada di langit sana seperti mana yang Allah nyatakan, iaitu berkaitan dengan matahari dan juga bulan. Sebesar itu Allah Ta'ala ciptakan matahari, dan begitu juga Allah jadikan bulan untuk kita sebenarnya menghitung masa kehidupan kita. Lita'lamu adadas sinin, iaitulah bilangan tahun kehidupan kita, wal hisab, dan pengiraan-pengiraan yang lain yang dipanggil sebagai takwim ataupun kalender. Masya Allah. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan semuanya itu melainkan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Nampak tuan sekalian? Allah Ta'ala tidak jadikan sesuatu dengan sia-sia. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tidaklah kami menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi serta seluruh yang ada di antaranya hanyalah main-main saja ataupun hanyalah sebagai permainan saja, melainkan semuanya ada guna yang sebenar. Kalau Allah Ta'ala juga ciptakan diri kita supaya kita menjadi hamba Allah dan khalifah, dan kita akan dipersoalkan atas semua nikmat Allah kurniakan bagi diri kita atas dunia, atas apa yang kita gunakan nikmat itu. Allahu Akbar. Maka kemudian Allah menyatakan, yufassilul ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayat. Dan Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya ataupun tanda-tanda bukti-bukti kebesarannya satu persatu liqaumin ya'lamun, kepada yakni kaum yang ingin ataupun mahu menjadi orang yang mengetahui. Allahu Akbar. Maka inilah di antara bukti dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, teman sekalian. Sebelum kita pergi kepada bulan Rajab, kita sebutkan dahulu berkenaan dengan ayat ini. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan bagaimana kita mampu mengukur masa dengan peredaran matahari dan juga bulan. Baik, dalam Islam, dalam bahasa Arab, kita menggunakan kalimah takwim. Takwim itu bermaksud maklumat tahunan, yang mana terdiri daripada tarikh, keadaan, cuaca, maklumat astronomi, jadual pasang surut lautan dan maklumat-maklumat lain yang disusun di dalam satu jadual. Kalau dalam Quran Allah sebut tentang penciptaan kita, Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalimah yang sama, takwim. Allah kata sesungguhnya dijadikan manusia itu dengan sebaik-baik penyusunan. Takwim itu maksudnya susunan, Bagaimana ada banyaknya sistem dalam tubuh kita, Allah Ta'ala jadikan ia tersusun, dengan contohnya kita bernafas, kita tarik, adanya kemampuan kita untuk menarik dan menghela nafas kita. Kemudian berlakunya penukaran nafas itu, udara itu masuk ke dalam paru-paru, penukaran antara oksigen kepada karbon dioksida, dan oksigen tadi diserap ke dalam darah,
mengalir ke seluruh tubuh kita. Jadi ya, begitu juga dengan keadaan tubuh badan kita, organ dan juga anggota tubuh yang Allah ciptakan dengan penyusunan yang begitu sempurna. Inilah yang disebut sebagai takwim, ya. Sehingga dalam tarikh masa kehidupan kita juga menggunakan kalimah yang sama, takwim, dengan tujuan menceritakan tentang sistem-sistem yang berlaku, bagaimana ia diboleh ditabulitkan dengan satu data ataupun jadual yang membolehkan kita mengetahui keadaan masa kehidupan kita. Allahu Akbar. Maka kita juga sebut tentang takwim ini, dalam kehidupan kita terdapat dua jenis takwim. Berdasarkan dari ayat Quran tadi, Allah memberi ilmu kepada manusia bahawa daripada peredaran matahari, kita akan dapat mengira adad sinin, tahun kehidupan kita, dengan takwim yang pertama. Dipanggil sebagai takwim miladiyah. Takwim miladiyah. Ataupun dipanggil sebagai sistem syamsiah. Sistem yang menggunakan atau berpandukan kepada peredaran matahari. Takwim miladiyah inilah tahun 2022. Dan bulannya adalah Januari, Februari, Mac, April dan sebagainya. Dan setiap bulan kita telah pun ditetapkan dengan masa, dengan jumlah hari yang tetap pada setiap bulan. Ada hari 30, ada bulan 30, ada bulan 31, ada bulan 28 seperti tahun ini. Kerana dalam setahun terdapat 365 1/4 hari di dalam perkiraan peredaran bumi mengelilingi matahari. Ini dipanggil takwim syamsiah ataupun takwim miladiyah, yang kita selalu juga menggunakan tarikh ini dalam kehidupan kita. Baik. Takwim miladiyah sebenarnya itu satu. Sebelum kita sebutkan lebih detail. Yang kedua, takwim hijriyah. Baik. Takwim hijriyah adalah tahun hijriyah. Tahun pertama hijriyah adalah tahun bermulanya Nabi berhijrah ke Mekah, daripada Madinah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah tahun pertama, tahun hijriyah. Tapi takwim dipanggil sebagai sistem qamariyah. Sistem menggunakan peredaran bulan mengelilingi bumi. Maka pengiraan ini adalah menggunakan melihat kepada keadaan bulan. Sebab tu bila masuk awal bulan, para ahli falak ataupun ahli astronomi Muslim, kita akan mencerap anak bulan untuk menunjukkan bilakah bermula-mulanya waktu, terutamanya pada waktu bulan puasa. Bilakah tarikh ataupun hari yang tetap untuk kita bermula berpuasa. Maka sebab itu adanya dipanggil dengan ilmu falak untuk mengkaji bagaimana perubahan bulan itu, kerana dari perubahan bulan itu akan menunjukkan kepada tarikh ataupun hari di dalam takwim hijriyah ataupun dalam sistem qamariyah yang digunakan dalam bulan-bulan Islam. Itulah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir dan lain-lain. Maka sebab itulah disebutkan tak clear suara ke? Mungkin boleh message kalau tak clear, ya. Ada yang kata okey, kalau tak clear mungkin boleh okay, alhamdulillah. Tadi tak clear. Baik, saya sebut sekali lagi, ada dua takwim miladiyah dan takwim hijriyah. Ada dua takwim dalam kehidupan kita. Takwim miladiyah adalah sistem syamsiah, iaitu sistem peredaran bumi mengelilingi matahari. Itu pengiraan yang digunakan oleh para pengkaji untuk mengetahui kepada tahun kehidupan kita dalam sistem miladiyah atau menggunakan sistem matahari. Manakala sistem takwim hijriyah ataupun yang menggunakan sistem qamariyah atas peredaran bulan kepada bumi, ini adalah yang lebih dekat dengan kita, yang disebutkan sebagai bulan-bulan Islam. Baik. Dua takwim ni tidak ada salah menggunakannya. Tidak ada salah menggunakan takwim miladiyah dan tidak ada salah menggunakan takwim hijriyah. Kedua-duanya adalah menjurus kepada ayat surah Yunus ayat 5 tadi,
lita'lamu adadas sinina wal hisab. Untuk kamu mengetahui masa kehidupan kamu. Tetapi di antara dua ini ada satu takwim yang sangat-sangat diprioritikan oleh Quran. Maksudnya, kita tidak boleh mengambil ringan terhadap takwim ini. Yang sebenarnya ramai orang yang mengambil ringan. Iaitulah takwim Hijriyah. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah tak sebut banyak tentang takwim Miladiyah ataupun takwim yang menggunakan sistem yang disebut sebagai sistem peredaran matahari. Tapi Allah banyak menyebut tentang takwim Hijriyah ataupun menggunakan sistem bulan, kerana ia adalah lebih tepat dan lebih berkait rapat dengan agama kita. Sebab tu kita tak boleh tinggalkan takwim Hijriyah walaupun kita selalu menggunakan takwim Miladiyah tahun 2022 sebagainya. Kita tak boleh tinggalkan takwim Hijriyah sebab takwim Hijriyah ada kaitan dengan ibadah kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi kita sebutkan berkenaan dengan takwim, takwim Miladiyah. Takwim Miladiyah. Takwim Miladiyah ni sebenarnya adalah satu kalimah yang merujuk kepada kalimah milad. Milad itu apa? Iaitulah maksudnya adalah waktu kelahiran. Jadi takwim Miladiyah ni berasal daripada seorang yang bernama Julius Caesar. Iaitu dia seorang mengetuai kepada kerajaan Rom. Jadi Julius Caesar ni dia raja lah kan. Diperkenalkan sejak tahun ke-46 sebelum Miladiyah. Artinya dia pernah digunakan sejak zaman dahulu dan kemudian ketika kelahiran kepada Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, maka ia dijadikan permulaan rujukan kitaran takwim oleh orang-orang Kristian, orang Nasrani, dan dinamakan takwim Miladiyah dengan maksud milad itu adalah kelahiran kepada Jesus Christ. Kelahiran kepada Jesus Christ. Baik, jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan disebut sebagai takwim Masihi. Takwim Masihi ini adalah menunjuk kepada gelaran Al-Masih, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan takwim ini telah diperbaiki oleh Pope Gregory, yang dinamakan selepas itu dengan takwim Gregorian dan digunakan secara rasmi pada tahun 1582 Miladiyah. Baik. Artinya tahun 2022 itu merujuk kepada kelahiran Jesus Christ. Itu tahun perkiraan lah. Manakala tahun Hijriyah bermula kepada tahun permulaan yang hijrah Nabi SAW. Baik. Ada yang sebut, salah ke Ustaz pakai ni 2022 ni? Jawapannya tidak ada masalah. Ia satu pengiraan. Tetapi kita tidak bolehlah beriktikad bahawa 2022 itu adalah tarikh kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kerana kita telah berlaku banyak perubahan pengiraan. Bahkan disebutkan sini Pope Gregory sendiri telah memperbaiki balik pengiraan itu sehingga menjadi kepada tahun 2022 hari ini. Bermaksud dia ada perubahan. Jadi bila Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, kita tidak ada dalam Islam, kita tidak menetapkan ia sesuatu tarikh yang wajib kita ketahui. Yang penting kita tahu Nabi Isa telah dilahirkan tanpa ayah. Dia ibunya Maryam disebutkan dalam Quran, bahkan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian Nabi Isa AS tidaklah meninggal dunia ataupun tidaklah mati seperti yang disebutkan oleh orang-orang Kristian, yang Nabi Isa ni mati kemudian dihidupkan semula. Itu satu fahaman yang salah. Sedangkan dalam keimanan kita, Nabi Isa ini diangkat ke langit dan nanti kemudian akan turun kembali ketika akhir-akhir waktu dunia untuk memusnahkan Dajjal laknatullah. Jadi ini yang keimanan kita yang wajib kita imani. Maka pengiraan masa ini kita tidak ada masalah, melainkan ia hanyalah sekadar pengiraan masa saja. Jadi sebab tu jemaah sekalian, tapi kita kena tahu tentang hal ni. Kita kena tahu tentang hal ni bahawa 2022 itu bagi orang-orang Nasrani
Mereka meyakini bahawa itulah tarikh bermulanya kelahiran 1 miladiah itu adalah tarikh kelahiran Jesus Christ. Tapi bagi kita tidak semikian. Kita hanya menggunakan ia sebagai tarikh untuk mengukur masa saja dalam takwim miladiah. Itu kita kena jelas. Baik. Manakala takwim hijriah. Takwim hijriah ni ada sesuatu yang menarik. Ketika zaman Rasulullah SAW sudah ada nama-nama bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Telah ada 12 bulan yang telah pun dinamakan oleh orang-orang Arab dengan nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sebagainya. Baik. Dan masya-Allah tabarakallah, tahun Hijriah itu belum ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar sirah, contohnya kita belajar Perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijriah. Tapi zaman Rasulullah belum ada istilah 2 Hijriah, belum ada. Di zaman Nabi SAW, semua tahun-tahun tertentu dinamakan berdasarkan peristiwa yang berlaku pada tahun tersebut. Kita bagi contoh. Bagi contoh. Contohnya, pada zaman Nabi SAW, ketika mana mulanya, maksudnya apa? Kita melihat pada tahun berlakunya hijrah Nabi SAW itu tidak dinamakan tahun 1 Hijriah, tapi dinamakan sebagai tahun azan. Tahun Nabi hijrah itu dipanggil tahun azan. Kerana pada tahun itu disyariatkan azan. Dan orang yang pertama azan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Manakala tahun kedua setelah Nabi hijrah dipanggil sebagai tahun izin berperang. Kerana itulah berlaku Perang Badar Al-Kubra. Tahun ketiga selepas hijrah Nabi dipanggil tahun puasa. Kerana waktu itulah disyariatkan berpuasa. Maka begitu jugalah pada tahun keempat hijrah dipanggil tahun zakat ataupun tahun korban, kerana waktu itu bermulanya perintah Allah Ta'ala untuk berzakat dan berkorban. Dan kita tahu hal ni banyak ayat-ayat berkaitan syariat memang turun selepas hijrah Nabi SAW. Manakala begitulah keadaan seterusnya sampailah tahun ke-10. Tahun ke-10 selepas hijrah Nabi tidak dipanggil 10 Hijriah, tapi dipanggil tahun wada', tahun perpisahan. Disebabkan berlakunya peristiwa haji wada' Nabi SAW. Dan Nabi pulang ke Madinah kan. Jadi dan itulah di antara tahun terakhir Nabi SAW. 13 tahun di Madinah, di Mekah, dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Itulah tahun berlakunya kewafatan Nabi SAW. Baik. Jadi disebutkan dalam hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan bulan-bulan Islam di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 36. Jadi jemaah sekalian boleh buka surah At-Taubah ayat 36. Okey, saya bagi masa sikit, boleh buka dulu insya-Allah. Okey, surah At-Taubah ayat ke-36. Jumpa jemaah sekalian? Siapa yang dah jumpa boleh type, mungkin boleh bantu sahabat-sahabat kita buku surat berapa. Okey, dah jumpa, mungkin boleh type surat berapa. Okey, baik. 192. Okey, baik. Surah At-Taubah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya bacakan Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalikad dinul qayyim Fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Baik, kita baca sampai situ saja. Allah berfirman, yang mana ayat ini sebenarnya turun
Di dalam tafsir yang kita melihat dalam tafsir Tabari, tafsir Qurtubi dan sebagainya, ayat ini turun semasa berlakunya haji wada', haji perpisahan. Pada waktu inilah turun surah At-Taubah ayat ke-36. Yang mana ayat ini menceritakan tentang bilangan-bilangan bulan di dalam setahun dan kepentingan bulan haram ataupun bulan-bulan yang dihormati yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Baik. Nanti barulah lepas ini kita masuk tentang bulan Rejab. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada 12 bulan. Kemudian Allah menyatakan fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada yang disebutkan dengan hari ketika mana Allah menjadikan langit, seluruh langit dan juga bumi. Maknanya sejak Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, memang Allah telah tentukan dalam setahun terdapat 12 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebab itulah hal ni kita lihat walaupun takwim miladiah, dia tetap ada 12 bulan. Januari, Februari, Mac, April dan sebagainya. Dan menggunakan takwim hijriah juga terdapat 12 bulan. Ini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala telah pun menetapkan 12 bulan itu sebagai sesuatu ketetapan di dalam setahun. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita, setahun masa kehidupan kita bersamaan 12 bulan, dan daripada 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang haram. Dan kata Allah SWT, zalika dinul qayyim, dan inilah ketentuan agama yang lurus, fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu menzalimi diri kamu di dalam bulan-bulan ini. Baik, dalam bulan ini jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inilah di antara bulan yang termasuk di dalam ayat ini, iaitulah bulan Rejab. Bulan Rejab seperti yang saya sebut tadi, tidak ada nama atau kalimah Rejab, tetapi Allah menceritakan tentang bulan haram. Dan bulan haram ni, apakah bulan-bulan haram? Bulan-bulan haram ni adalah bulan yang dihormati, bulan yang memiliki kemuliaan, bulan yang memiliki kebesaran, bulan yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kena syukur bila kita boleh masuk bulan Rejab, dan kita berdoa semoga Allah berkatkan diri kita dalam bulan Rejab ni, berkatkan kesihatan, kekuatan kita untuk melakukan lebih banyak amalan soleh. Baik, kenapa? Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis ini daripada sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, zaman ataupun waktu ini berputar seperti mana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya, dari awal Allah ciptakan langit dan bumi, macam inilah masa kita. Ada pagi, petang, ada malam, subuh, pagi balik, berputar masa itu. Dan Allah jadikannya sejak dari yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah, kata Nabi, dalam masa setahun, 12 syahra, terdapat 12 bulan. Jadi kita bertanya, bulan yang mana? Bulan Januari, Februari, Mac, April ke? Ataupun bulan Islam? Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jawapannya bulan Islam. Sebab tu takwim Hijriah, bulan Islam ni sangat penting pada kita. Sebab ia disebutkan di dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi walaupun kita menggunakan takwim miladiah, kita tetap kena juga mengetahui takwim-takwim Hijriah. Sebab ia berkaitan dengan ibadah kita dan berkait dengan masa yang diberkati oleh Allah. Kenapa penting? Sebab ini antara rahmat Allah Ta'ala yang diturunkan bersama pengutusan Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu Muhammad melainkan beri rahmat pada seluruh alam. Antara rahmat yang diutuskan bersama pengutusan Rasulullah SAW adalah keberkatan masa dalam kehidupan umat Nabi.
iaitu kerana umur umat Nabi tak panjang seperti umat terdahulu. Umur umat Nabi, kata Nabi, baina sittin atau sab'in, antara 60 ke 70. 60-70 tu pun bukan tahun miladiah, tahun hijriah. ada sedikit kata perbezaan pengiraan tahun miladiah dengan tahun hijriah, ada perbezaan masa. Baik. Jadi antara 60 ke 70. Jadi oleh hal demikian, Allah Maha mengetahui, oleh kerana umur umat Nabi Muhammad SAW tidak sepanjang umur umat terdahulu, maka Allah kurniakan kepada kita dengan masa yang barakah. Iaitulah masa yang mana kalau beribadah dalamnya dilipat gandakan pahala yang banyak. Seperti orang yang hidup lama di muka bumi Allah Ta'ala. Namun hidupnya seketika, tetapi ibadahnya, hasanahnya berlipat kali ganda kerana dia mengetahui tarikh dan waktu-waktu yang diberkati oleh Allah. Maka ini sesuatu daripada peluang yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itulah jangan kita mensia-siakan takwim, kerana takwim itulah, takwim hijriah terutamanya, memiliki masa-masa diberkati yang Allah nak hadiahkan kepada kita untuk kita mendapat gandaan hasanah, gandaan keampunan, gandaan pahala, gandaan rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Maka Masya Allah, tabarakallah, inilah kelebihan besar umat Nabi SAW. Kemudian sambung hadis tadi, minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan kata Nabi, terdapat di dalamnya 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Haram tu maksudnya dihormati. Haram ni maksudnya hormat, ya. Salasatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturutan kata Nabi. Bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram. Jadi Nabi sebut ada 3 bulan. Bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian Nabi sebut wa Rajab, dan bulan Rajab. Alladhi baina Jumadi wa Sya'ban, iaitulah berada di antara bulan Jamadil awal, Jamadil akhir, dan juga bulan Sya'ban. Jadi inilah bulan yang disebut sebagai bulan haram. Dan haram bermaksud hormat. Hormat bermaksud tidak boleh kita melakukan perkara-perkara yang tidak menghormatinya. Contohnya Allah Ta'ala mengharamkan bulan ini daripada berlaku perperangan, daripada berlaku yang disebutkan dengan perselisihan, pergaduhan, pertumpahan darah. Bahkan bulan ini diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah menyatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri kamu dan bulan ini. Tidak boleh berlaku peperangan kecuali kalaulah diserang. Maka ini sesuatu yang Allah nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi. Baik. Lalu berkata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsirnya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan berkenaan dengan bulan haram ini. Baik, sebelum saya begitu saya nak tanya sikit jemaah sekalian. Kenapa ada sahabat namanya radhiyallahu anhu? Disebut namanya, kemudian kita sebut belakang dia radhiyallahu anhu. Tapi ada sahabat pula, bila kita sebut namanya radhiyallahu anhuma di belakang ni. Siapa yang tahu? Mungkin ada yang tahu. Mungkin juga ada yang kurang tahu. Tapi kalau yang tahu tu apa sebabnya? Siapa yang tahu? Kenapa ada sahabat kita baca belakangnya radhiyallahu anhu, keridaan Allah kepadanya. Tapi ada sahabat yang kita baca belakangnya radhiyallahu anhuma, keridaan Allah terhadap mereka berdua. Kenapa macam tu? Siapa yang tahu? Ada kuis sikit lah. Baik, tak ada jawapan ya. Yes, Masya Allah. Tuan Hasni Rasul. Yes, benar. Ya, Allah redha pada lelaki Hajjah Salamiyah. Ya, sebenarnya ada sahabat Rasulullah SAW
yang mana beriman tetapi ayahnya tak beriman. Ya. Jadi sahabat begini kita panggil radhiyallahu anhu. Contohnya dia ayahnya bukan sahabat Rasulullah. Ketika zaman Nabi ayahnya tak beriman. Jadi dipanggil dianya beriman. Jadi dipanggil radhiyallahu anhu. Keridhaan Allah ke atas dia, ke atas sahabat ini. Contohnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab Al-Khattab itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Namun anak Sayyidina Umar bernama Abdullah. Abdullah hidup di zaman Nabi SAW. Namanya Abdullah bin Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Macam tu. Kerana Abdullah pun beriman dan Umar juga, Sayyidina Umar juga beriman pada Allah Ta'ala. Maka ayah dan anak ni beriman pada Allah dan dua-duanya sahabat Rasulullah. Maka mereka dipanggil radhiyallahu anhumah. Keridhaan Allah terhadap mereka berdua. Dua-duanya anak dan ayah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau menjadi sahabat Rasulullah SAW. Jadi itu dipanggil radhiyallahu anhu. Macamlah sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa tidak dipanggil radhiyallahu anhu? Kerana Abdullah itu anak kepada Abbas. Abbas tu adalah bin Abdul Muttalib. Siapa ayah Abbas? Siapa kenal? Sayyidina Abbas ni siapa? Kalau dengan Nabi, dia adalah siapa? Abbas radhiyallahu anhu. Dia adalah pakcik Nabi SAW. Abbas adalah pakcik Nabi SAW. Maka anaknya nama Abdullah. Maka sebab tu kita sebut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kerana Abbas tu beriman. Pakcik Nabi yang beriman, Abbas. Dan juga maknanya anaknya Abdullah. Maka sebab tu dipanggil Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faham ya tu? Ini nanti lepas ni kalau jemaah sekalian dengar, okey, faham dah ni. Okey. Okey, Haji Tuan Haznan ada sebut Ibnu Mas'ud RA radhiyallahu anhu Abdullah Ibnu Mas'ud. Okey. Abdullah Ibnu Mas'ud, cuba cek balik. Dia adalah radhiyallahu anhu. Kerana tak silap saya, Mas'ud itu tidak beriman pada Allah. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebab dia single. Tapi kalau Abdullah Ibnu Abbas, sebab Abbas tu beriman. Radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Macam tu. Anak dan ayah. Betul lah tadi ada tuan seorang haji tersebut. Anak dengan ayah beriman. Anak dengan ayah tu adalah sahabat Rasulullah SAW. Baik. Jadi kita balik pada ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa setiap kezaliman yang berlaku dalam bulan haram. Setiap kezaliman, setiap dosa dan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala yang berlaku pada bulan haram, dosanya adalah lebih besar berbanding bulan yang lain. Ini kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang sangat akrab dengan Rasulullah, bahkan dia adalah sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi. Okey? Abbas pakcik Nabi, Abdullah adalah sepupu Nabi. Baik. Jadi, dia menyatakan bahawa pada bulan haram, perlulah satu orang beriman meninggalkan dosa-dosanya kepada Allah Ta'ala. Kalaulah masih ada berbaki dosa, maka dia perlu meninggalkannya. Kalaulah dia tak melakukan dosa, tetapi dia nak melakukan, maka segeralah menjauhinya. Perkara-perkara yang akan membawa dia kepada dosa kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu, kenapa bulan haram, dosanya lebih besar berbanding bulan yang lain. Maka kata Abdullah bin Abbas, begitulah jua rahmat Allah Ta'ala. Kalau orang itu menghormati bulan haram dengan melakukan amalan soleh, maka pahalanya juga adalah lebih besar berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi sebab itulah bila kita dengar imam doa kan,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebenarnya nak masuk Ramadan dalam masa yang sama, nak bulan Rajab menjadi bulan yang kita termotivasi menambah amalan soleh kita. Itu di antaranya. Sebab itulah kata Ibn Abbas, siapa buat amal soleh ketika bulan Rajab, pahalanya adalah lebih besar berbanding bulan lain, kerana bulan itu bulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi ini bersamaanlah juga dengan Masjidil Haram. Kalau masjid yang biasa kita beramal soleh dapat pahala yang banyak, tapi dia ada perbezaan. Contohlah kan, kalau kita solat sendiri pahalanya 1. Kalau kita pergi masjid solat jemaah pahalanya 27. Tetapi kalau kita solat di dalam Masjidil Haram, bagaimana? Solat dalam Masjidil Haram pahalanya 100,000 kali ganda. Dilipat kali gandakan pahala, kerana solat di dalam masjid yang dihormati, masjid yang diberkati, masjid yang disebut namanya dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Maka tidaklah merendahkan kemuliaan masjid lain juga mulia, tetapi Masjid Haram, Masjidil Haram ditinggikan kemuliaannya atas sebab ia adalah masjid yang disebutkan oleh Allah Ta'ala diberkati, dan begitulah juga ia disebutkan dalam hadis Nabi SAW, maka solat di dalamnya pahalanya berlipat kali ganda. Masya Allah, tabarakallah. Jadi inilah antara kelebihannya. Tapi bukanlah bermaksud orang tu dia dah pergi umrah, lepas tu dia dah semayang dekat Masjid Haram semua, dia balik Malaysia terus tak semayang lah. Lepas tu orang tanya, kenapa tak semayang ni Ji? Dia kata, tak payah semayang dah. Kalau kira-kira dekat Mekah ada berapa hari, 1 hari 5 waktu, darat-darat 100,000 satu waktu, ada dekat 50 tahun tak payah semayang. Bukan macam tu, maksudnya dapat pahala, tapi salat tetap kita bermawquta, telah pun ditetapkan masanya atau waktunya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan solat-solat fardu. Maka walaupun pahalanya besar di Madinah, di Mekah sekalipun solat, bahkan di Madinah, maka sebab itulah kalau balik pun kita kena terus menambah amalan solat dan tetap terus menjaga solat-solat di awal waktu. Dan itulah amalan yang terbaik, kata Nabi SAW. As-salatu ala waqtiha. Solat di awal waktu adalah amalan yang terbaik di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Baik. Maka solat bulan haram di dalam Masjid Haram mendapat pahala yang besar berlipat kali ganda. Macam itulah juga beribadah di dalam bulan haram. Maka beribadah bulan haram mendapat pahala yang berlipat kali ganda berbanding bulan-bulan yang lain. Maka sebab itulah kita melakukan ibadah, Nabi SAW juga menambah amalan solehnya ketika bulan haram. Nabi menambah amalan solehnya. Nabi menambah salatnya. Nabi menambah puasanya. Nabi menambah sedekahnya. Dan juga banyak lagi amalan yang Nabi SAW tambah ketika masuknya ke dalam bulan haram. Baik. Dan bulan haram yang kita sedang berada sekarang ni adalah bulan Rajab. Bulan Rajab, kemudian menuju pada Sya'ban dan Ramadan. Bagi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada takwim. Maka takwim ini adalah penyusunan tarikh tadi yang telah kita sebutkan. Maka kita bertanya, di manakah bermulanya takwim Hijriah? Tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah bermula pada bila? Siapa yang tahu dalam ni? Kalau siapa tahu boleh beritahu. Bilakah bermulanya takwim Hijriah? Kalau sekarang adalah tahun 2022 Masihi ni adalah 1443 dan 1444 Hijriah. Kita berada dalam tarikh ini. Dia sekarang berada 1443 Hijriah. Bilakah bermulanya pengiraan tarikh Hijriah ni? Bermulanya pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia bukan mula zaman Nabi. Macam kita sebut tadi, zaman Rasulullah SAW, tahun hijrah tu dipanggil tahun azan. Kemudian tahun kedua selepas hijrah dipanggil tahun diizinkan peperangan. Maka begitulah seterusnya.
Dinamakan tahun itu berdasarkan peristiwa yang berlaku kepada umat Islam ataupun kaum Arab pada tahun tersebut. Maka tahun Hijriah ini bermula zaman Nabi SAW apabila satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah ketika itu. Jadi Sayyidina Umar ni masa tu dia jadi khalifah. Jadi ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, waktu itu Sayyidina Umar telah menghantarkan kepada para sahabat untuk menjadi governor ataupun pentadbir kepada wilayah-wilayah Islam. Ketika zaman Sayyidina Umar Khattab, Islam dah berkembang begitu luas. Bukan hanya dia ada di Mekah dan bukan hanya di Madinah, tetapi ada sampai banyak pelusuk di muka bumi. Contohnya dah sampai ke Rom. Rom dan Parsi telah pun runtuh di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Artinya dua empayar yang besar ketika itu telah pun runtuh dan menjadi bawah pemerintahan Islam pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitulah kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Makanya maksudnya cuba bayangkan masa zaman Rasulullah SAW, Islam tu dalam keadaan bayangkan pada 13 tahun pertama di Mekah, umat Islam ditindas, kemudian dibunuh, ada yang diseksa. Kemudian lihat selepas itu 10 tahun selepasnya di Madinah berkembang, masya-Allah tabarakallah. Zaman Sayyidina Umar baru tahun ke-17 Hijriah. Baru selepas 17 tahun Hijrah telah berlaku penaklukan terhadap Rom dan Parsi. Berbayang kerajaan yang besar ni boleh runtuh di bawah Islam kerana kekuatan diberikan Allah Ta'ala. Bukan sebab alatan, bukan sebab jumlah, tetapi jumlah askar, jumlah kekuatan, tetapi sebabkan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita ni kena banyak bergantung pada Allah. Banyak bergantung pada Allah. Allah boleh bagi kemenangan, kejayaan, bahkan kekayaan, kehebatan kepada siapa yang dia kehendaki. Kerana dia Al-Ghani, dia yang maha kaya, dia juga yang maha perkasa, Al-Aziz. Maka apa saja yang dia inginkan dia boleh laksanakan. Yang penting kita lah kena banyak bergantung kepada Allah SWT. Tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, balik pada masa ni. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu menjadi khalifah. Kerana banyaknya kerajaan Islam sudah semakin luas, maka Sayyidina Umar menghantarkan sahabat-sahabat tertentu untuk menjadi governor atau pemerintah di tempat-tempat tersebut. Maka Sayyidina Umar menerima laporan daripada sahabat. Antaranya satu ketika itu telah dapat Sayyidina Umar 3 surat. Surat pertama dari sahabat bernama Abu Musa Al-Sya'ari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Musa Al-Sya'ari radhiyallahu anhu adalah sahabat yang membacakan Quran dengan bacaan yang Nabi SAW sendiri memujinya. Dan Nabi kata bacaan Abu Musa Al-Sya'ari radhiyallahu anhu adalah seperti bacaan, sedapnya bacaan Nabi Daud alaihi salam. Maknanya sedap betul suara Sayyidina Abu Musa Al-Sya'ari. Jadi Sayyidina Musa Al-Sya'ari ni telah hantar surat kepada Sayyidina Umar. Tapi surat itu tak ada tarikh. Utusan tu datang hantar, tak ada tarikh pun pada surat. Manakala datang pula sepucuk surat yang lain daripada governor di Mesir. Tak silap saya masa tu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Saya tak ingat nama sahabat tu. Tak silap saya lah. Silap, bukan Abu Ayyub Al-Ansari. Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru bin Al-As menjadi governor di Mesir ketika itu. Maka ketika berlaku surat itu dihantar, maka ketika itulah dicatatkan pada surat itu bulan, iaitu bulan Sya'ban. Tetapi tidak pula disebut tahunnya. Jadi ada bulan tapi tak ada tahun. Yang ketiga pula datang satu surat daripada sahabat bernama Ya'la ibni Umayyah daripada Yaman. Dari Yaman surat ni. Ya'la ibni Umayyah menghantar surat dengan surat yang detail. Pada surat tersebut terdapat tarikh
yang mana Ya'lam menciptanya sendiri. Nama bulan dan kemudian tahun yang diasaskan dari tarikh hijrah Nabi SAW. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat tertarik dengan apa yang ditulis oleh Ya'la ibn Umayyah. Lalu akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab telah adakan mesyuarat dengan sahabat yang lain dan Sayyidina Umar telah memutuskan untuk meletakkan tahun hijrah Nabi SAW adalah tahun pertama yang akan dikira sebagai tahun hijriah. Sebab itulah dengan itu bermulanya 17 hijriah itu merupakan tarikh takwim kalender pertama tahun hijriah yang mula diukur sehingga hari ini ialah 1443 hijriah. Boleh faham Mas sekalian? Jadi kita dah tahulah tarikh tu bila dia bermula dan sebab apa dia bermula. Baik. Maka sebab itulah jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rajab adalah satu waktu yang sangat-sangat penting, maka waktu inilah waktu kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana ia adalah bulan yang pertama di antara bulan-bulan haram di dalam takwim hijriah, maka seharusnya bulan Rajab ini kita jadikan ia sebagai satu bulan, bukan yang pertama lah. Yang pertama itu dalam takwim hijriah bulan Muharram, bulan yang kedua. Kemudian bulan yang ketiga Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram balik. Baik. Jadi oleh sebab demikian kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk perbanyakkan amalan soleh ketika bulan Rajab. Dan bulan Rajab ni antara yang diajarkan, dan ia disebut sebagai bulan haram, dan disebutkan pada bulan ini diharamkan pembunuhan, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan zalim, kerana kalau kita bagi orang-orang beriman, kita akan mendapat dosa yang lipat kali ganda berbanding waktu yang lain kerana tidak menghormati bulan haram. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, maka sekarang kita melihat apakah di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama, orang-orang soleh pada bulan Rajab. Antaranya disebutkan Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala seorang tabi'in yang mana ulama besar yang sangat-sangat hebat. Bulan ini dia telah menyatakan bahawa dalam bulan-bulan haram, termasuklah Rajab, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahawa pada bulan-bulan haram aku sangat mudah, aku sangat senang, sangat gembira untuk berpuasa di dalamnya. Artinya Sufyan Ats-Tsauri menambahkan jumlah puasanya, hari puasanya di dalam bulan-bulan haram. Maka begitulah juga para ulama yang lainnya yang disebutkan tentang bulan-bulan haram. Maka sebab itulah dalam bulan haram juga para ulama menambahkan amalan-amalan soleh. Contohnya seperti amalan-amalan sunnah Nabi SAW. Amalan-amalan sunnah Nabi SAW boleh ditambah ketika bulan Rajab sebagai motivasi ataupun memanaskan badan sebelum sampai kepada bulan Ramadan. Jadi macam mana seorang tu nak meningkatkan kualiti ibadahnya ketika Ramadan adalah melihat kepada bagaimana kualiti ibadahnya ketika bulan Rajab. Jadi macam mana orang yang kalau dia nak jadikan ibadah bulan Ramadan itu terbaik, kalau dalam bulan Rajab dia sendiri pun tak tambah apa-apa ibadah, tak tambah ilmu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah ia waktu yang sangat baik untuk menambah baikkan ilmu dan menambah baikkan ilmu dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah di antara amalan-amalan kita boleh tambah? Pertama sekali jemaah sekalian, tambah amalan-amalan sunnah. Antara amalan-amalan sunnah tadi, antaranya adalah kita meningkatkan solat-solat sunat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Okey, apakah di antara amalan tu? Pertama adalah solat-solat sunnah yang kita boleh tambahkan. Jadi solat-solat sunat ini antaranya adalah solat-solat yang mana disebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah kita boleh bacakan beberapa amalan lah, kita boleh tambah insya-Allah. Antaranya adalah solat rawatib. Solat-solat rawatib ni adalah solat-solat sunat yang mana sangat-sangat dituntut kerana ia sesuatu yang banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara solat sunat rawatib ni adalah solat sunat sebelum fardu subuh. Baik. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang solat-solat sunat amalan baik. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang amalan yang sangat besar pahalanya, iaitu dari seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla 12 raka'atan fi yaum wa laila buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, baginda Nabi menyatakan, barang siapa yang mengerjakan solat-solat sunat seharian dan semalaman sebanyak 12 rakaat, maka kerana amalan tersebut Allah Ta'ala akan binakan baginya mahligai di dalam syurga Allah SWT. Maka daripada satu hadis lain, apakah 12 rakaat itu? Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini ada Hasan riwayat Tirmizi, man sabara ala 12 raka'ah fi minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mendirikan atau menjalankan solat sunat 12 rakaat dalam seharian, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di syurga Allah Ta'ala. Jadi apakah yang disebutkan dengan amalan ini? Iaitulah kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sebut, iaitulah 4 rakaat qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atain ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur, wa raka'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, wa raka'atain ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya, wa raka'atain qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum waktu subuh. Artinya sebelum solat subuh lah, bukan sebelum waktu subuh, sebelum solat subuh, artinya selepas azan, solat qabliyah fardu subuh. Jadi ini adalah rakaat yang dihitung, kata Nabi SAW, sebagai 12 rakaat yang mana Allah akan binakan mahligai dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Besarnya mahligai dalam syurga Allah Ta'ala tak dapat nak bayangkan. Seperti Allah Ta'ala menyatakan, Allah menciptakan syurga itu yang disebutkan arduha ka'ardis samawati wal ard, luasannya seperti luas seluruh langit dan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Maka oleh hal demikian, kita tambah solat rawatib kita. Ada orang tanya, macam tu Ustaz, kalau tak larang nak buat semua macam mana? Jawapannya, tak larang nak buat semua, jangan tinggal semua, buatlah sebahagian daripadanya. Salat selepas maghrib ke, selepas isyak ke, sebelum subuh ke, dan cuba istiqamah supaya tak tinggal amalan tu. InsyaAllah selepas kita buat amalan tu, kita doa pada Allah, ya Allah beri kekuatan untuk tambah lagi amalan-amalan yang lain. InsyaAllah Allah akan beri kekuatan untuk kita lengkapkan 12 rakaat sehari semalam yang disebutkan dengan solat-solat sunat rawatib. Jadi jemaah sekalian, inilah amalan yang kita boleh tingkatkan dalam bulan Rajab ini. Antaranya. Yang kedua, amalan yang kita boleh tingkatkan bulan Rajab ini adalah menjaga tutur kata kita. Menjaga tutur kata kita. Kerana seperti mana Ramadan, Allah Ta'ala menyuruh kita berpuasa mulut kita daripada berkata perkara yang disebut perkara yang kotor, perkara yang keji.
Jadi kita juga dituntut untuk menjaga perkataan kita di dalam bulan yang mulia ini. Kerana waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Allah Subhanahu wa taala memberikan mahligai dalam syurga bagi orang yang meninggalkan pergaduhan mulut walaupun dia di pihak yang benar. Jadi maksudnya siapa yang sabar mulut itu ditahan daripada kata-kata yang keji, daripada kata-kata yang menyakiti, maka dia tak nak dia menjadi orang yang mencakap benda-benda yang kotor dan tak baik, maka dia mengelakkan dirinya daripada bergaduh mulut, maka dia akan dibinakan baginya mahligai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama sebut nak bagi hati kita bersih, sebab tu bulan Rejab ni ada bulan pertama nak bagi bersih hati sebelum tiba waktu Ramadan. Ramai orang kata para ulama bulan Ramadan baru dia nak buat. Bila baru dia nak buat, dia tak jadi konsisten bulan yang lain. Dia akan tamat kat situ sebab orang itu akan tidak merasa impact dia. Kerana dia hanya buat sekadar Ramadan, habis Ramadan dia pun meninggalkan segala amalan-amalannya. Kita tak nak macam tu. Kita nak amalan yang berterusan, berpanjangan. Sebab tu kena mula daripada Rejab. Bila dah ada momentum Rejab, Syakban, Ramadan, maka barulah ia insya-Allah mudah-mudahan menjadi kekuatan untuk menjadi amalan yang berpanjangan. Antaranya menahan kata-kata dari kata-kata buruk. Sebab tu kata para ulama, untuk jadi hati bersih kena jaga 3 perkara. Yang pertama, jaga apa yang kita pandang, apa yang kita lihat. Supaya apa yang kita lihat tidak melihat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ataupun tidak melihat kepada nikmat orang lain. Sebab melihat banyak nikmat orang lain akan menyebabkan kita dihasut oleh syaitan dengan perasaan yang dipanggil sebagai perasaan hasad. Hasad ni jealous lah, kebencian kepada nikmat yang ada pada orang tu. Maka hasad ni boleh menjadi satu barah yang boleh merosakkan amalan-amalan kita. Sebab tu ulama suruh kita jangan banyak tengok nikmat. Kat mana sekarang ni? Orang tak jumpa tengok nikmat. Orang tengok di Facebook. Ada orang sehari suntuk habis masanya tengok cerita orang lain. Tengok ni, tengok tu. Kadang-kadang orang yang duduk Facebook pula, dia tak jaga. Dia tunjuk semua nikmat-nikmat dia. Ini satu yang ditegah ulama. Sebab apa? Ia akan menjadikan hasad ini menjadi berleluasa. Dan bila hasad berleluasa, inilah akan memulanya perkara-perkara yang tak baik yang dimaksud sekalian rahmatil ta'ala. Sebab tu kita cuba elakkan dari banyak mentayangkan nikmat, mentayangkan kebahagiaan. Cuba elakkan sebab tu akan mengundang hasad. Manakala kita juga mengurangkan tengok nikmat orang lain supaya kita juga tidak terundang hasad di dalam jiwa kita, na'udzubillah. Oleh sebab demikian, ulama suruh kita jaga penglihatan kita dari melihat benda-benda yang tak elok dan jaga pendengaran kita, yang kedua, daripada perkara-perkara yang tak baik. Jaga pendengaran. Supaya tak melihat benda-benda, tak mendengar benda-benda yang berdosa, apatah lagi benda-benda yang berdosa lah, dan juga benda-benda yang disebutkan benda yang melekakan. Jadi kalau contoh seorang tu dia tengok benda-benda yang dia mendengar dan melihat benda-benda yang berdosa, benda-benda yang melekakan, maka hatinya akan jadi keras. Bila hati keras, susah nak buat ibadah. Yang malas nak buat ibadah, hatinya senang jadi yang kata apa? Tak tenang, jadi mudah marah dan sebagainya. Dan itu adalah baik-baik saja. Maka akan lahirlah kata-kata hati yang baik dan hati yang dipanggil qalbun salim, hati yang sejahtera. Kalau kita tengok satu orang tu, kita uji diri kita. Tengok satu benda, apa respon kita? Kalau respon tu tak baik, kita kena ubah dia kepada yang baik. Tengok orang ni, lepas tu kita kena ubah dia kepada yang baik. Doakan kebaikan. Sebab tu Nabi SAW mengajar kita, kalau tengok orang dapat nikmat, kalau kita dah usubik, tak tengok sangat, tapi nampaklah kan. Orang dapat, contohnya jiran dapat kereta baru, contoh. Kan?
Setengah orang dia tengok jiran dapat kereta baru, dia kata apa? Nak menunjuk tu. Itu tah duit siapa dikebas. Dia macam-macam akan datang. Semua orang kata apa, benda-benda buruk ni dia datang dari syaitan. Jadi kalau kita nampak orang dapat nikmat, Nabi ajar kita buat apa? Kita berdoa pada Allah. Ya Allah, berkatkanlah nikmat yang dia ada ni, ya Allah. Jauhkanlah dari maaf, terputus tadi. Kalau kita doa baik pada orang lain, kalau kita doa yang baik pada orang lain, maka kita akan dapat doa tersebut ke atas kita. Sebab malaikat akan mengaminkan doa orang-orang yang berdoa kebaikan pada orang lain, insya-Allah. Lain okey ke? Dan nak habis ada lagi 6 minit, insya-Allah. Kalau lain tak okey, beritahu saya insya-Allah. Okey. Dan antaranya yang kita boleh tambah ketika mana bulan Rejab ni adalah perbanyakkan bacaan Quran kita lah. Bacaan Quran kita jaga, kita tambah. Kalau sebelum ni kita boleh baca sehari sikit lah kan, 2-3 ayat. Bulan Rejab kita azam satu hari satu muka pun tak apa, satu hari satu muka pun okey. Kita tambah bulan Rejab ni bagi ada momentum supaya sampai bulan Ramadan kita boleh baca banyak dan kita boleh meneruskan bacaan itu pada bulan-bulan lain. Dia tak nak kalau bulan Ramadan baru start nak baca, bulan lain tak baca-baca. Itulah jadi di masa sekalian, sebab tu ulama dia pesan setiap bulan saya mohon maaf ada putus sikit lah line saya beberapa kali tadi, minta maaf banyak. Jadi itulah antara yang kita sebutkan tadi. Kita boleh tambah amalan bacaan Quran. Yang seterusnya kita menambah lagi amalan kebaikan membantu orang lain. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah Ta'ala ni dia pandang hamba dia. Dia kasih dekat hamba dia ni, dia bantu hamba dia ni, yang mana hamba ni yang suka membantu saudara yang lain, ataupun suka membantu hamba-Nya yang lain. Jadi kita ni sekalian, kita boleh membantu saudara kita dengan dua cara. Pertama dengan infak, yang kedua dengan sedekah. Ada beza ke infak sedekah ni? Ada beza. Infak ni adalah yang melibatkan dengan wang ringgit. Jadi kalau kita ada kemampuan harta, duit, kita bagi sedekah, tambah sedekah kita. Tak perlu banyak dia sekalian. Kalau boleh bagi konsisten pun sudah memadai. Sebab tu Nabi pesan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang dia sederhana, dia sedikit, tetapi dia berpanjangan. Manakala infak tadi adalah berkait dengan duit. Kalau kita boleh sedekahkan duit atas kemampuan kita, insya-Allah tafadhal masykurah. Tapi sedekah dia lain. Sedekah boleh jadi dengan duit pun boleh. Tapi sedekah ni lebih kepada kebaikan yang kita berikan. Senyuman, kata Nabi SAW, itu juga adalah sedekah. Bantuan, itu juga adalah sedekah. Pinjamkan barang, itu juga adalah sedekah. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ma'un. Al-Ma'un ni maksudnya apa? Pertolongan yang sedikit. Kalau contoh kata Imam Tabari rahimahullah ta'ala, Al-Ma'un ni termasuklah, kalau contohlah kita nak jiran kita perlu cangkul, dia nak cucuk tanam, kita bagi dia pinjam cangkul tu, itu pun sedekah. Itu pun dipanggil Al-Ma'un, pertolongan sedikit yang memberikan banyak pahala yang besar. Masya Allah. Jadi
bulan Rajab adalah bulan kita nak cari peluang nak bantu orang lain. Bantulah dari sudut keluarga dia ke, bantu memudahkan dia ataupun memberikan kegembiraan kepada orang-orang sekeliling kita. InsyaAllah dengan itu Allah Ta'ala juga akan menggembirakan hati kita. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Siapa yang bantu saudara dia, gembirakan saudara dia, memudahkan urusan saudara dia, maka Allah Ta'ala juga akan memudahkan bagi dia. Jadi itulah antara yang disebutkan amalan. Dan amalan terakhir sekali jemaah sekalian, amalan terakhir sekali, banyakkan kita istighfar dan berdoa kepada Allah SWT. Ya, istighfar ni satu amalan yang sangat besar. Istighfar doa adalah amalan yang sangat-sangat besar, yang mana amalan yang sangat dianjurkan bukan hanya oleh Nabi SAW tapi dalam Quran. Ya, Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang beristighfar, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh hambanya beristighfar dengan janjinya siapa yang banyak istighfar, Allah akan bagi rezeki yang banyak kepada dia. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka sebutkanlah kemohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, kerana Allah itu yang Maha mengampunkan. Maka daripada keampunan Allah Ta'ala, Allah akan menghujankan daripada langit dengan selebat-lebatnya hujan. Artinya rezeki yang mencurah-curah. Begitu juga wa yumdirukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka akan dilipat gandakan juga bagi keluarga anak, disebutkan mal, hartanya, dan juga anak-anaknya, ya, dan akan dijadikan untuknya juga taman-taman dan juga sungai-sungai. Allahu Akbar. Maka banyak kita istighfar. Astagfirullah. Duduk diam-diam tengah bekerja, kita istighfar. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Dah letih kat lisan kita, sebut istighfar dekat hati kita. Astagfirullah. Kumohon ampun pada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah bagi keberkatan yang besar dalam kehidupan kita. Dan yang last tadi apa dia? Doa kepada Allah Ta'ala. Maka kita doalah. Seperti yang kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa banyak insyaAllah. Moga Allah izinkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Doa juga, Allah, ya Allah, berilah kekhusyukan dalam solatku, ya Allah. Berilah kelazatan di dalam ibadahku. Berilah keikhlasan di dalam amalanku. Berilah kekuatan untukku istiqamah dalam perbuatan yang aku laksanakan, perbuatan kebaikan yang aku laksanakan. Berilah kegembiraan yang boleh kaitkan ayat Quran. Okey. Ayat tadi surah Nuh ayat 12, ya. Tentang istighfar tadi surah Nuh ayat yang ke-12. Boleh cek dekat situlah insya-Allah. Terima kasih Haji Haznan, ayat 10 hingga 12 surah Nuh. Okey, jadi yang terakhir ini doa, insya-Allah Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan mustajabkan untukmu. Itu janji Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala janji, Allah pasti tidak akan mungkiri janjinya. Keolehan demikian, waktu hidup ni lah banyakkan berdoa. Bulan Rajab, perbanyakkan doa pada Allah Ta'ala. Doalah. Apa yang kita start tu semua doa pada Allah. Start dalam bisnes, start dalam pekerjaan, start dalam kehidupan. Ada benda-benda yang tersangkut ni tuan-tuan sekalian. Mungkinlah kerana dosa-dosa, mungkinlah kerana kesilapan kita dengan Allah Ta'ala. Maka banyak istighfar, banyak doa. InsyaAllah Allah bagi lorong-lorong untuk menyelesaikannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan sediakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah Ta'ala beri rezeki padanya daripada jalan yang tidak dia sangka-sangka. InsyaAllah semoga Allah berkatkan kita bulan Rajab, berkatkan kita bulan Ramadan dan bulan Sya'ban dan Ramadan. Semoga sampai juga kita bulan Ramadan dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang mendapat kejayaan, kebahagiaan dalam hidup di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Terima kasih banyak jemaah sekalian yang ada pada pagi ini, seramai 93 orang, masya-Allah, tabarakallah. Sebelum akhir saya ingin sedikit iklankan kepada jemaah sekalian, sesiapa yang ingin berinfak, siapa yang ingin berinfak kepada tahfiz kami. Yang sekarang ni kami membukalah kepada jemaah sekalian, siapa yang berkemampuan, berkesempatan ingin berinfak kepada tahfiz kami, kita akan buka dana untuk
makanan pelajar-pelajar tahfiz. Jadi makanan pelajar-pelajar tahfiz ialah tuan-tuan pun dimasukkan pun tahu sekarang ni harga barang naik kan. Jadi kita agak terkesan jugalah. Jadi oleh hal yang demikian, para jemaah yang ingin berinfak kepada pusat tahfiz Darul Hafizin, iaitu tahfiz saya sendiri yang ada di Keramat dan juga di Gombak lah, satu lagi Cawangan, boleh infak yang disebutkan dengan makanan asas pelajar tahfiz. Dalam seminggu kita belanjakan RM150 untuk beras, daging RM460 seminggu, ayam RM360, ikan RM160. Jadi siapa yang ingin berinfak secara mingguan, insya-Allah dialu-alukan dan kata apa, sangat-sangat kami berterima kasih lah, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan menjadi pahala yang berpanjangan. Bank Islam boleh snapshot, boleh snapshot iklan ni, dan mudah-mudahan jemaah sekalian yang berinfak mudah-mudahan diberikan keluasan rezeki, keluasan harta, insya-Allah diberikan kemudahan dalam urusan, diberi kesihatan, keberkatan kehidupan, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira kepada semua, dan mudah-mudahan Allah berkati kepada kita semua dan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat. Jazakumullah khairan katsira. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, insya-Allah sekiranya saya ada kekhilafan, saya mohon maaf dan berilah teguran pada saya fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.